Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, untuk hari yang ketiga kita akan berbincangkan tentang penulisan tinjauan literatur ataupun literature review untuk kajian tindakan kat sekolah kita ni. Okey. Okey, pertama sekali kita nak tahu apa dia tinjauan literatur ni. Okey, tinjauan literatur ni saya boleh cakap dia adalah satu proses yang sistematik yang kita perlukan yang kita perlu di mana kena membaca pemerhatian kita baca melalui pada buku, artikel lepas iaitu kajian-kajian lepas lah, jurnal, malah pada tesis yang lalu kita kena buat kajian literatur, tinjauan lah berkenaan dengan kajian kita. Okey, contoh kalau cikgu-cikgu buat kajian tentang peta IT. Jadi cikgu baca kajian-kajian lepas tentang peta IT. Kalau cikgu buat kajian tentang online learning, jadi cikgu cari sumber-sumber ataupun kajian-kajian lepas tentang online learning tu tadi yang telah dibuat oleh pengkaji-pengkaji yang lepas. Melalui tinjauan literatur ni kita tahu untuk tambah baik tentang kita punya reka bentuk kajian, definisi operasi, dan kita boleh tahu lebih dalam tentang kajian yang bakal kita nak buat tu. Okey. Sekarang kita masuk pada elemen yang perlu ada pada bahagian penulisan tinjauan literatur kita. Semalam kita belajar pendahuluan. Hari ini kita belajar pasal tinjauan literatur pula. Bahagian kedua untuk kita menulis. Untuk bahagian tinjauan literatur, saya cadangkan kat sini kita ada 3 bahagian. Cikgu. Pertama sekali saya highlight kat sini dia punya teori. Lepas tu kupasan tentang kajian kita. Yang ketiga adalah pasal kajian-kajian lepas. Okey, contoh tajuk kajian tindakan yang saya pilih untuk hari ini, pembelajaran berasaskan peta IT dalam meningkatkan pencapaian dan minat pelajar bagi tingkatan 4 untuk topik ikatan ion. Okey, teori kat sini apa dia teori? Bila orang tanya pasal teori dan kajian, dia adalah ia menghubungkan antara satu konsep dan konsep lain dalam satu fenomena kajian yang kita jalankan. Okey, mungkin agak sukar cikgu nak faham pasal teori ni tadi cikgu. Okey, saya boleh kata teori ni merupakan satu jambatan lah dalam kajian kita. Atau fundamental, perkara yang mendasari bagi sesuatu kajian. Contoh learning theory yang kat sini saya letak kat sini. Yang cikgu, saya rasa cikgu biasa dengar teori-teori yang mula ni. Constructivism, Vygotsky 1978. Vygotsky 1978. Dia kata apa? Dia kata pelajar membina pengetahuan baru berdasarkan pengetahuan sedia ada dan pembacaan dia untuk membina pengetahuan baru. Dan bagaimanapun dia perlu ada sokongan daripada apa cikgu dia ke tu pelajar membina pengetahuan baru. Ada scaffolding cerita pasal penyokong lah untuk pelajar membina pengetahuan baru. Biasa ni kalau teori constructivism ni biasanya learning teori pembelajaran bagi mata pelajaran sains dan matematik. Biasa kita pakai constructivism. Di mana kita boleh kena kaitkan dengan kajian yang kita buat. Kalau macam ni, kita tengok di peta IT kan. So peta IT ni juga boleh membuatkan pelajar itu membina pengetahuan baru menggunakan peta IT. Tapi dan dia disokong ataupun dibantu oleh cikgu dia. Okey. Namun begitu, pada teori yang kedua adalah teori connectivism. Ini adalah contoh-contoh teori cikgu. Mengikut mata pelajaran dia punya teori tersendiri cikgu. Kalau connectivism ni biasanya kita the theory of digital age. Apabila pembelajaran yang melibatkan teknologi. Kalau cikgu buat kajian tindakan ada melibatkan IT lah, maksud saya berteknologi macam pakai Google Classroom ke pasal virtual learning, mungkin boleh guna connectivism teori. Okey, skema teori ni ni saya baca hari tu berkenaan dengan pembelajaran mata pelajaran bahasa di mana bagaimana pelajar untuk memahami sesuatu teks, skema teori. Okey, setelah pada teori, kita cerita pada teori mungkin atau 1 atau 2 perenggan dalam tulisan kita sudah memadai. Pendek-pendek cikgu, jangan banyak sangat kajian tindakan. Kita nak buat ni peringkat sekolah cikgu. Jangan risau. Okey, seterusnya kita tengok dekat kupasan tentang kajian.
Kupasan ni cikgu bolehlah kupas. Okey, peta I-Think ni apa? Ada berapa jenis peta I-Think? Atau buku apa yang cikgu rujuk? Siapa penulis dia? Nyatakan dekat situ. Mungkin cikgu nak cerita pula dekat dengan tentang pencapaian pelajar. Ada kajian-kajian lepas kata pasal pencapaian pelajar. Minat pelajar macam mana minat pelajar ni boleh mempengaruhi pencapaian ke. Cikgu boleh cerita kat sini. Cikgu kupaskan tentang kajian cikgu. Dan juga pasal topik ikatan ayun. Apa dia ikatan ayun ni? Nak cerita sikit ke? Sikit-sikit je. Tak payah banyak sangat. Sikit je. 2 penggan cukup lah. Okey, dengan kajian-kajian lepas. Kajian-kajian lepas ni di mana kajian lepas yang ada kaitan dengan kajian kita. Okey, contoh kat sini yang kajian contoh yang saya bawa ni pasal peta I-Think kan. Mungkin cikgu boleh cari dekat Google Okey, ataupun mana-mana pengkalan data yang menyimpan kajian-kajian yang lepas di universiti banyak pengkalan data ni tadi. Tapi cukuplah tindakan ni daripada Google, saya rasa membantu dah. Pergi Google. Okey, tak dekat peta I-Think ni, mungkin saya boleh rujuk kepada kajian lepas tentang peta I-Think. Kalau tak jumpa, apa yang berkaitan dengan I-Think? Okey, mungkin pembelajaran secara peta konsep, peta minda yang dulu-dulu orang buat kan. Dia macam ada kaitan dengan peta I-Think. Di mana kajian itu mungkin menyokong kajian kita. Mungkin pengkaji A, dia kata pembelajaran melalui peta I-Think ni mampu meningkatkan kefahaman pelajar. Manakala yang B pula kata dapatan dia, kajian dia cakap dia tidak menyokong pencapaian pelajar. Dia ada pro and cons kat situ. So ada nampak variasi lah tulisan kita. Jangan letak, kalau boleh cikgu kalau jumpa kan, kajian-kajian lepas peta I-Think mungkin ada yang berkesan, mungkin ada yang tidak berkesan kan. So kita boleh nampak lagi yang kajian kita tu lebih tidak terlalu bias lah. Dia ada pro and cons kat situ. Okey, seterusnya. Okey, ni contoh. Ni contoh lah, contoh kita nak laporkan kajian-kajian lepas. Cara menulis dia. Contoh saya letak sini. Okey, katakan saya jumpa ada tiga artikel kajian yang lalu. Satu pengkaji pertama nama dia Baharudin. Pengkaji yang kedua nama dia Azrina et al. Okey, et al ni kalau ramai lah. Saya letaklah dia punya first author, penulis pertama dia, saya letak Azrina. Dan kajian yang ketiga, artikel yang ketiga saya jumpa Azli dan juga Haikal. Okey, ada 3 artikel saya jumpa kat sini, saya baca. Kita boleh baca dekat abstract dia tu. Sebab abstract ni dia ada merupakan jantung kajian dia. Kajian pengkaji tu lah. Tengok dekat depan itu, kat bawah dia tu. Apa dia cerita pasal dia punya kajian. Katakan saya jumpa ni, 3 artikel ni tadi, dia buat pasal peta I-Think. Kajian dia. Jadi saya pun laporkanlah kat sini. Tinjauan kajian yang berkaitan dengan impak pembelajaran berasaskan peta I-Think, iaitu peta alir, menunjukkan pelajar mudah untuk mengingati fakta serta urutan peristiwa bagi sesuatu topik sejarah. Baharudin 2018. Ini dapatan Baharudin lah. Baharudin dia tengok, dia buat di test dulu pasal peta I-Think ni, dia pilih peta alir ni tadi, dia test dekat topik sejarah, mungkin peristiwa kronologi peristiwa penaklukan Jepun ke tanah Melayu dulu ke. Dia kata kat sini budak dia boleh ingat fakta, dia cakap. Bertitik, ini cikgu kena ada kemahiran menggunakan penanda wacana cikgu, dan sequence connector. Macam mana kita nak tulis nampak critical, pemikiran yang kritis kat sini. Okey, sementara itu menurut Azrina et al 2019, pembelajaran peta I-Think melalui peta buih mampu meningkatkan kemahiran menulis karangan apabila murid mampu menjenakkan idea melalui pembinaan peta buih. Cikgu Azrina dengan kawan-kawan dia buat peta buih, dia guna peta buih untuk ajar karangan. Tu dia kata dia mampu meningkatkan kebolehan pelajar tadi untuk menjanakan idea, katanya. Lepas tu pula kajian yang ketiga ni, Haikal ni, Azli dan Haikal ni pula, ni cikgu apa ni? Cikgu PJ saya rasa ni. Namun begitu, lain pula. Dia pula dapat dapatan lain pula, dia kata. Namun begitu, dia kata menurut Azli dan Haikal, penggunaan peta I-Think hanya mampu memberi kesan yang positif terhadap penguasaan teori bagi kaedah penendangan bola.
tetapi tidak bagi kemahiran menendang bola secara praktikal di padang. Maksudnya dekat sini pelajar, dekat sini cikgu, Azli tadi dan Haikal ni tadi, dia gunakan peta I-Think tadi, dia test, dia nampak pembelajaran ni mampu meningkatkan kesan positif terhadap penguasaan teori pelajar, tetapi tidak bagi kemahiran menendang bola secara praktikal. So kat sini ada 3 kajian yang melibatkan peta I-Think. Saya rasa kat sini cukuplah cikgu. Sikit saja ini cara contoh menulis bahagian kajian-kajian lepas. Okey cikgu, terima kasih. Selamat mencuba, selamat menulis.